Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang cuba duduk belakang sebab ganggu bonda-bonda. Itu bahagian dia. Ayahanda dan bonda, sedang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan selama-lamanya kita sentiasa berhubung-hubungan dengan rohani baginda Nabi SAW, dan kita niatkan juga untuk semua ummahatul mukminin, untuk semua para sahabat tabi'in dan tabi'in, juga untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, dan tak terlupa juga kepada semua zuriat baginda Nabi SAW. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka, juga kepada semua ibu bapa dan datuk nenek moyang, semua suami dan isteri, anak, cucu, cicit dan seluruh keturunan. Juga kita hadiahkan kepada semua malaikat, semua makhluk Allah yang gaib di kalangan jin dan selain daripadanya. Kita doakan kepada semua umat Islam di mana saja mereka berada, mudah-mudahan kekal dalam kerahmatan Allah, kekal dalam limpahan nur baginda Nabi SAW, sehingga dengan nur itu menyambung kita dengan Allah yang bersifatnya dengan sifat nur. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam biasa ya, kita mulakan selawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل محمد. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد. يا ربي يا سميع دعانا. اللهم صل على محمد. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد. يا ربي توشانا بنوره. يا ربي صل على محمد. يا ربي حفظناك وأمانك. يا ربي صل على محمد.
Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ajirna min adabik, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warzuqna syahadah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi itna bisa'adah. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi waslih kulla muslih. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sampai ke soalan yang keempat kan? Betul. Tentang nur tu, betul okey. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini Allahumma amin. Telah menulis pengarang kitab ini oleh Al-Malik, mudah-mudahan Allah taala memelihara beliau zahir dan batin, jasmani dan rohani, mengekalkan dia dalam petunjuknya yang benar, melindungi beliau daripada segala bahaya yang zahir ataupun yang tersembunyi, dan Allah taala menjadikan kitab yang beliau tinggalkan tulis kepada kita ini sebagai asbab kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Pada muka surat yang keempat, tajuk Nur. Dalam Al-Quran terdapat sebutan tentang nur. Antaranya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Enggak ada dekat situ qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu kita punya ayatnya. Okey. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 30-an lah, 30 lebih tempat Allah Ta'ala berbicara tentang nur. Okay. Ada nur itu merujuk kepada Al-Quran. Ayat dia wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan ikutlah nur, ya cahaya, yakni Al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengannya, yakni bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada ayat yang nur itu merujuk kepada Islam secara umum. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, yakni cahaya agama Allah, sedangkan Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya itu walau tidak disukai oleh musuh-musuhnya. Kalau begitulah, walau karihal kafir, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi nur dekat situ merujuk kepada ad-din, agama Allah secara umum keseluruhannya. Ada nur yang Allah merujuk kepada Nabi SAW. Inilah ayatnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur dalam ayat ini merujuk kepada baginda Nabi SAW. Okay, sebab apa? Sebab kalau nur di sini merujuk kepada Al-Quran, kitabun mubin dah merujuk kepada Al-Quran. Takkanlah dua benda yang sama. Jadi di situ para mufassirin memahami nur di sini adalah merujuk kepada Nabi SAW. Ada ayat yang Allah Ta'ala nyatakan nur itu adalah sifatnya Allah. Nur itu sifat Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala sifatnya cahaya yang mencahayakan segala langit dan bumi. Daripada ayat itu kita dapat fahami bahawa semua makhluk Allah Ta'ala ini adalah cahayanya. Semua makhluk Allah Ta'ala ini adalah cahayanya. Okay, dalam bahasa tauhid, bahasa pengajian tauhid kita sebut cahaya. Dalam bahasa saintifik dia panggil ada frekuensinya, ada gelombangnya,
ada energinya. Contoh dalam ilmu warna, warna hijau energinya sekian-sekian, warna merah sekian-sekian, warna biru sekian-sekian. Maka maknanya semuanya itu adalah sebenarnya elemen nur. Begitu. Sebab Allahu nurus samawati wal ard. Maksudnya Allah Ta'ala itu sifatnya nur, yang memberi nur kepada langit dan bumi. Begitu. Jadi panjanglah. Ada ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan bahawa nur ini Allah bagi pada siapa yang Allah nak bagi. Siapa yang Allah tak nak bagi nur, tak akan ada nur. Yahdillahu binurihi man yasha. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki akan nurnya itu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang Allah Ta'ala tidak jadikan untuknya, bukan ciptakan, siapa yang Allah Ta'ala tidak peruntukkan, nur ni sifat Allah, bukannya Allah menjadikan nur itu, nur ni sifat Allah. Siapa yang Allah Ta'ala tidak peruntukkan nur untuk orang itu, maka tidak adalah orang itu nur padanya. Begitu. Dan Allah nyatakan juga nur ala nur. Maknanya soal kita ni adalah cahaya di atas cahaya. Dan dalam ayat bicara tentang nur itu juga Allah nyatakan bahawa wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah Ta'ala memberi perumpamaan kepada manusia, membawa maksud isyarat bahawa bicara tentang nur ini penuh dengan bahasa-bahasa isyarat, bidalan, peribahasa dan seumpamanya. Walau bagaimanapun kaedah bicara tentang nur ini, tidak akan ada ayat nur dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Tidak akan ada ayat Quran nur dalam Al-Quran yang datang dalam bentuk plural. Nur satu, dua, nurani ataupun nuraini. Kalau dia marfu' nurani, kalau dia mansub nuraini. Itu bahasa Arab lah tu. Jangan tanya pula marfu' mansub tak apa pula, di kelas bahasa Arab pula. Okey ya. Kalau dia jamak jadi apa? Anwar. Kalau jamak jadi anwar. Okey, tidak ada ayat anwar. Okey, tidak ada nuron, nurani, nuraini, tak ada. Yang ada hanya nur. Tapi lawan bagi nur adalah zulumat. Nur, zulum. Zulumat tu jamak ke mufrad? Zulumat tu adalah dalam bentuk plural jamak, zulumat. Kebanyakan ayat Al-Quran yang sebut tentang kegelapan ni semuanya dalam bentuk plural. Dan semua ayat Al-Quran yang sebut tentang nur, semuanya sebut tentang nur dalam bentuk singular, mufrad satu. Apa maksudnya? Tidak ada yang bernur melainkan Allah. Kalau ada nur pada makhluk-makhluk ini, nur itu semuanya nur milik siapa? Nurnya Allah. Begitu. Itu sedikit mukadimah. Perbahasan dan huraiannya pada kitab Nur ala Nur yang kita baca pagi tadi. Ni kita baca peringkat pertama. So, hari ni terbalik. Pagi tadi peringkat kedua, ini peringkat pertama. Tak apalah. Okey, jadi ke mana pun yang kita nak fahamnya adalah nur. Bahawa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Saya dah terangkan dalam pertemuan yang lepas. Di antara ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu ayat pertama, dan ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Mana ayat yang lebih membayangkan pemberian dan anugerah Allah kepada kita? Ayat pertama ke ayat kedua? Kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lalu. Kau saya ingat saya kat sini lah kot. Ayat pertama wa ma arsalnaka, jelas ke suara saya ni? Ke kabur? Boleh. Masjid ni nak pusing lagi ni. Masjid ni memang macam tu lah. Susah dapat masjid yang sound system itu tak berdengung. Boleh kot okey. Ayat pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa kerahmatan ke seluruh alam. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang kita baca ni, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Jom kita tengok makna dia dulu. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Itu bukan menjadi kita punya point lagi ya. Yang point kita kat sini, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Garis kat situ, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ini ayat yang kedua. Soalan, di antara ayat pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan ayat yang kedua iaitu ayat yang kita baca ini, mana ayat yang rasa-rasanya lebih terserlah anugerah Allah untuk kita?
Dua-duanya anugerah Allah belaka. Tapi mana yang lebih rapat dan lebih hampir? Ayat pertama ke ayat kedua? Ayat pertama apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak ada kat dalam kitab ni. Okey, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa kerahmatan ke seluruh alam. Itu ayat pertama. Ayat kedua yang kita baca ni, sungguh telah datang kepadamu cahaya Allah, cahaya dari Allah, iaitu Nabi SAW dan kitab yang nyata penerangannya. Okey, ayat mana yang kita nampak yang merupakan Allah bagi kita? Pertama ke kedua? Kita negara demokrasi, jadi kita buat polling system. Siapa yang kata ayat pertama yang lebih nyata ketara anugerah pemberian Allah kepada kita? Ayat pertama. Angkat bagi sirna sikit. Ayat pertama apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Okey, ayat pertama. Siapa yang rasa ayat kedua tu yang lebih nyata anugerah Allah kepada kita? Ayat kedua. Maka kalau ikut persidangan parlimen kita, saya selaku pengerusi Dewan yang mulia ini, saya mengisytiharkan bahawa yang vot nombor 2 menang, dan memanglah jawapannya ayat yang nombor 2. Sebab apa? Ayat yang nombor 1 Allah memperihalkan dengan Nabi SAW. Contohnya Allah bercakap dengan Nabi, "Hei Nabi, engkau ni, aku utuskan kau ni tak lain tak bukan untuk menzahirkan kerahmatanku ke seluruh alam." Itu Allah bicara dengan siapa? Allah bicara dengan Nabi. Allah bicara dengan kita tak? Tak. Jadi itu Allah pada menyatakan, Allah mengisytiharkan Nabi SAW itu adalah apa dia? Adalah penzahiran sifat Ar-Rahmannya. Ayat kedua pula kat sini, Allah Taala kata, sungguh telah datang kepada kamu semua nur, cahaya. Ya, ayat nombor 2 ni Allah bicara dengan siapa? Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu. Kum ni merujuk kepada siapa? Kitalah hamba-hamba Allah. Jadi yang sebenarnya anugerah Allah kepada kita apa dia? Nur itu. Tapi nur itu merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Rahmatan lil alamin merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW juga. Jadi dalam konteks kita kena nampak baginda Nabi itu sebagai Ar-Rahman dulu ke kita kena nampak baginda Nabi itu sebagai nur terlebih dahulu? Faham tak soalan ni? Okey, jawapannya macam mana kita nak nampak baginda Nabi itu sebagai penzahiran kerahmatan Allah kalau kita tidak ada cahaya untuk memandangnya? Faham ya? Tak ada cahaya untuk memandang Ar-Rahman Allah pada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala semestinya menyatakan yang Allah berikan pada kita apa dia? Nur itu. Maka tidak boleh tidak dalam pengajian ilmu tauhid kita kena mulakan dengan nur, sebab Allah yang mempertauhidkan kita untuk kita mentauhidkan Allah dengan asbab kita menerima apa yang Allah anugerahkan. Apakah anugerah Allah itu? Itulah yang namanya nur. Merujuk kepada siapa nur itu? Merujuk kepada Nabi SAW. Boleh kat situ? Kalau tidak, tak nampak kita Allah. Kita belajar ilmu tauhid ni untuk berallah, untuk memandang Allah, merasai bersama Allah. Begitu. Jadi kita perlu pada cahaya itu. Maka sebablah ayat ini adalah ayat yang menjadi tulang belakang dalam pengajian tauhid. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sebab itulah dalam perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam, orang dah melunak, orang asyik dalam bicara tentang hal tauhid ni, dia akan sampai kepada nur Muhammad, hakikat nur dan sebagainya. Sebab apa? Itu kenikmatannya. Begitu kan? Yang saya jelaskan dah pagi tadi. Habis. Dalam tafsir Al-Jalalain, baru kita sembang. Dalam tafsir Al-Jalalain, Imam As-Sayuti rahimahullah menyatakan makna nur itu adalah Rasulullah SAW. Okay, dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan begini, telah datang kepada kamu nur dari Allah, iaitu cahaya. Dikatakan Islam dan dikatakan Muhammad SAW dari Az-Zajjaj, dan kitab itu dikatakan Al-Quran. Ini pendapat yang dinukilkan daripada tafsir-tafsir, ya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan telah datang kepada kamu wahai ahli Taurat dan Injil dari Allah, yakni nur.
Okey, nur dari Allah, yakni nur itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dicerahkan kebenaran, dizahirkan Islam dan dihapuskan kesyirikan. Garis kat situ, dihapuskan kesyirikan. Memang ternyata tanpa ada nur ini takkan terhapus syirik. Memang ternyata tanpa ada nur ini tidak ada ruang untuk terhapus kesyirikan. Tak apa, itu pelan-pelan. Dah khatam kitab ni, kita baca kitab pula Nur ala Nur kalau panjang umur. Ya. Dalam tafsir Ibn Katsir tentang ayat ini dinyatakan, telah datang kepada kamu nur dari Allah dan kitab yang nyata. Allah Ta'ala memberi khabar berkenaan dengan dirinya sendiri bahawa ia mengutuskan Rasulnya Muhammad SAW dengan bimbingan hidayat dan agama yang hak kepada semua ahli bumi. Ternyatalah yang Allah anugerahkan kita itu apa? Nur. Sebenarnya. Jadi yang dikatakan rezeki itu apa? Yang dikatakan rezeki adalah menerima apa yang Allah declare, Allah anugerahkan. Ada Allah declare, ada Allah anugerahkan, maknanya makan, minum, semua. Allah Ta'ala cuma kata famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dalam surah Al-Mulk kan? Okey, huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzalna as-samaa'a ma'an fa afrabikan. Lain ayat ini. Jap. Surah Al-Mulk tu apa ayat dia? Waja'alna duk tubi. Surah Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Sebelum tu apa dia? Oh, tension. Apa dia? Tak apa, tengok tu. Minta maaf ya, saya apa. Tapi ayat tu famshu fi manaki, setelah Allah memperihalkan bahawa bumi ni Allah jadikan luas terbentang begitu. Okey. Maknanya Allah Ta'ala kata famshu fi manakibiha, engkau berjalanlah ke seluruh penjuru-penjurunya. Maknanya berjalanlah ke mana-mana saja di muka bumi ini, wa kulu min rizqih, dan makanlah apa-apa saja rezeki yang engkau bertemu dalamnya. Okey, maknanya Allah Ta'ala bagi umum gitu saja. Dunia ni maknanya jalanlah ke mana-mana pun, makanlah apa rezeki pun, wa ilaihin nusyur, dan engkau akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Itu supaya ada perkadaran. Jangan pula kata masuk rumah orang, ambil nasi orang, ambil gulai orang, sebagainya apa semua. Kenapa orang masuk rumah aku ni? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah Ta'ala kata berjalanlah ke mana-mana saja dan makanlah daripada rezeki yang kau pertemui, wa ilaihin nusyur. Bukan begitu. Sebutan wa ilaihin nusyur tu supaya kita tidak go beyond the border. Ada maknanya memanglah makan apa saja, jangan pergi kat kebun orang pula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah Ta'ala wa kulu min rizqih. Allah Ta'ala tak kata apa namanya kena ambil mana-mana orang, mana-mana saja boleh ambil. Bukan. Sebab itulah Allah Ta'ala kaitkan dengan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, yakni kepada Allah kamu akan dibangkitkan. Maksudnya ada pertanggungjawaban dalam kebebasan, ada pertanggungjawaban, ada ada pengadilan dekat situ. Okey. Jadi itu semua bentuk umum. Satu inilah yang Allah Ta'ala declare, telah datang kepada kamu dari Allah. Qad ja'akum minallah. Telah datang kepada kamu dari Allah. Nurun. Itu maksud anugerah kita. Jadi suka untuk saya kongsikan, saya cenderung untuk menyatakan begini, apakah sebenarnya rezeki, hakikat rezeki? Rezeki itu adalah apabila kita beroleh nur. Itu rezeki. Kalau kita kerja dapat gaji, gaji itu bersama dengan nur, itu baru rezeki. Kalau kita dapat isteri, dapat suami, maknanya menambah, mencerahkan lagi nur, itu rezeki. Sebab itu yang Allah nak bagi sebenarnya. Itu yang Allah Ta'ala offer kepada kita. Ya Allah Ta'ala kata telah datang kepada kamu dari Allah nur dan kitab yang nyata. Adapun yang lain-lain itu so-called rezeki, not the reality of the rezeki itself. Do you know what I mean? I'm speaking German right now. Begitu ya. Itu. Jadi bayangkan kita kata dapat ada anak, ada rezeki anak. Kalau anak itu tidak menjadi asbab nur, tak confirm lagi rezeki. Habis jalannya begitulah.
Alhamdulillah dapat rezeki, orang bagi makan. Okey, kalau makanan itu tidak melihat pada kita, pada makanan itu nur Ar-Rahman Allah, tak rezeki lagi. Tapi dengan sifat Ar-Rahman Allah tetap kita kenyang kalau kita makan, tapi kita tak dapat Ar-Rahim Allah. Ar-Rahim Allah adalah mereka yang Allah Ta'ala limpahkan nurnya ke dalam dada mereka, itu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, orang kafir dapat, orang Islam dapat. Orang Islam yang munafik pun dapat, orang Islam yang khianat pun dapat, orang Islam yang maksiat pun dapat, orang Islam yang taat sebetulnya lah dapat. Itu Ar-Rahman, semua dapat. Ar-Rahim, hanya orang Islam yang taat, yang membuka jendela hatinya untuk mendapat pancahan limpahan nur Allah. Dan untuk membuka jendela hati kena ada pembimbing. Untuk menangani pancaran nur itu perlu ada pembimbing supaya sesuai dengan hal ehwal dan keadaan kita. Kalau di siang hari rumah kita gelap, jangan disalahkan matahari. Tapi salahnya siapa? Salahnya kita kerana tidak membuka jendela. Kalau hati kita tidak mendapat limpahan nur, jangan disalahkan Nabi dan disalahkan Allah. Sebab Nabi itu tetap nur, Allah tetap sifatnya nur, Allah menzahirkan nurnya melalui Nabi SAW. Tapi kita tetap tak ada nur. Salah siapa? Kita yang tidak sudi untuk membuka jendela hati. Jadi awal pengajian Tauhid kena buka siap-siap dah jendela hati untuk mendapat limpahan nur. Datang persoalan, macam mana nak buka jendela hati ni Ustaz? Jendela celah mana hati saya ni Ustaz? Nampak ya? Jendela hati itulah perasaan cinta. Jendela hati itu adalah perasaan cinta. Jadi macam mana nak kekal terbuka? Cinta kepada Nabi SAW adalah ibarat kepada membuka jendela hati untuk mendapat pancaran dan limpahan nur Allah melalui nur Muhammad SAW. Saya kat situ. Maka kita baca lagi. Alam tanpa manusia adalah mati, manusia tanpa roh adalah mati, roh tanpa Rasul adalah mati. Ini bidalannya. Jangan kata ini hadis ke apa, ini bidalan bagi faham. Rumah kita duduk 15 tahun, tak ada anak-anak, kita tinggal setahun, habis. Rumput di rumah yang kita duduk, dia tumbuh 3 minggu baru panjang. Di rumah yang kita tak duduk 1 minggu dah panjang. Jadi apa maksudnya? Maksudnya memang ada membawa gelombang yang tersendiri, ada membawa nur yang tersendiri. Jadi rumah kalau ditinggalkan manusia lama, kita akan sebut rumah mati. Rumah tinggal, usang, mati itu. Tanah yang tidak diusahakan, biar gitu je bersemak-sama, kita kata tanah mati. Istilah mati itu sebab apa? Manusia menjadi asbab kepada hidupnya alam. Roh menjadi asbab kepada hidupnya manusia. Nabi menjadi asbab kepada hidupnya roh. Kalau tidak ada Nabi dalam diri kita, bermaksud roh kita mati. Tapi kita taklah mati, kita tetap berfungsi. Di situ kita hanya manusia kehaiwanan, bukan manusia kehambaan. Boleh faham dia istilah-istilah ni? Manusia kehaiwanan. Nak kata mati tak ada roh, tapi roh yang tak menempel, yang tidak hidup dengan Nabi SAW mati. Begitu. Ini bidalan ibarat kata. Jadi penting atau tidak persoalan dengan Nabi SAW ini amat penting. Faham ke tak faham ke, tapi untuk cinta pada Nabi semua orang boleh buat. Sudi tak sudi saja. Ambillah cara macam mana yang sesuai, yang dicenderungkan. Cenderung cara A lah, cenderung cara B lah. Yang penting di bawah payung kecintaan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah sumber cahaya kerahmatan. Garis kat situ, cahaya kerahmatan. Kerahmatan itu bagaimana ia dipancarkan? Dengan elemen cahaya. Begitu. Kalau ada kerahmatan, tak ada cahaya, macam mana kerahmatan itu nak menyuluh diri kita? Itu. Jadi cahaya kerahmatan, cahaya nur kerahmatan, rahmatan lil alamin, ar-Rahman, bagi sekalian alam. Tanpa Rasulullah SAW, roh dan alam ini dalam kegelapan dari cahaya Allah.
Okay, baginda adalah penghubung antara alam ketuhanan dan alam manusia. Baginda adalah pintu bagi para perindu ilahi. Memasuki pintu lain daripada baginda adalah sesat. Garis kat situ. Memasuki pintu lain daripada baginda adalah sesat. Cahaya kerahmatan baginda tetap kekal merahmati alam walaupun jasad baginda tiada lagi di bumi ini. Dalil dia apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu dalilnya. Dalilnya laqad ja'akum, surah Taubah ayat 2 ayat terakhir itu. Memang jasad baginda telah wafat, disemadikan di Madinah Al-Munawwarah, tetapi rohani baginda tetap berfungsi sebagai rahmatan lil alamin, tetap berfungsi. Kalau tidak, sia-sia ayat Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka di sini elemennya elemen jiwa. Siapa yang kata oh Rasulullah dah mati, ada apa dengan Rasulullah, Rasulullah mati, kata dengan Allah je lah. Okey, maksudnya apa? Hatinya mati. Siapa yang merasa Rasulullah hidup, mudah-mudahan benar hatinya hidup. Begitu. Sebab itulah ada bahasa syariat, ada bahasa hakikat. Jadi dalam Al-Quran pun sama. Ada faham syariat, ada faham hakikat. Ada ayat yang dominan syariat, minor hakikat. Ada ayat yang dominan hakikat, minor syariat. Ada ayat yang 50-50. Orang syariat faham kod ni, orang hakikat faham kod ni. Maka kita kena ambil semua itu sebagai penerangan yang nyata untuk kita. Jadi kalau dalam Quran kata wama, ayat kata qad fa immata au qutila qalabtum ala aqibai ke apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan antara utusan Allah, yang mana sebelum baginda itu ada banyak lagi utusan-utusan Allah. Apakah bila baginda telah meninggal dunia, kan? Maknanya kamu berpaling daripada ajaran yang telah baginda sampaikan, begitu. Jadi itu bahasa syariat, memang baginda telah wafat. Bahasa hakikat, baginda tetap berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Maka ilmu tauhid, ilmu syariat ke ilmu hakikat? Ilmu tauhid adalah ilmu hakikat. Jadi biar kekal dengan bicara hakikat. Perkara yang hakikat jangan disyariatkan, perkara yang syariat jangan dihakikatkan. Letak duduk kedua-dua perkara ini biar adil pada tempatnya. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad dah wafat ke atau masih hidup? Tanya dia balik. Awal nak bicara laras bahasa hakikat ke laras bahasa syariat? Tanya dia balik. Supaya gelombang kita sama, sama-sama AM ataupun sama-sama FM. Kalau gelombang FM, saya ikim, awak sinar. Oh tak boleh. Saya ikim bila Israel, itu ikim. Awak sinar. Tak apalah tu masjid. Nampak ya? Lain. Lepas tu seorang tiba-tiba hot pula FM, lagi haru. Kalau sinar sepatu, kalau hot malu pula. Tahulah ayahanda layan apa? Klasik FM. Mana ada dah Klasik FM? Tak ada dah. Fahamnya apa? Maksudnya biar frekuensi kita sama. Sama macam perkataan hot. Oh, I'm hot. Really? You are hot? Faham ni? Okay. Oh, this rice is hot. Oh yeah. Yang membezakan perkataan hot itu maknanya apa dia? Intonasi, konotasi, konteks ni, betul tak? Lepas tu kalau pergi tepi pantai, wow, so hot around here. Boleh dua kan? Satu hot sunburn tu hot juga, satu lagi hot yang itu hanya satu contoh perkataan hot. Bahasa Inggeris lebih mudah. Kalau bahasa Melayu, contoh mudah ketam. Jadi kalau sembang ketam, okey, awak sembang ketam soal makanan atau soal kerja kayu? Biar kita sama frekuensi kita. Sekarang ni kita sembang ketam, sembang kerja kayu. Okey. Jenama apa? Philip ke? Jenama apa? Elektrolak ke? Bos ke apa ke? Pengetam kayu. Nampak ya? Sama juga dengan orang tanya sekarang ni, Ustaz, Rasulullah SAW ni betul ke hidup ke dah wafat sebenarnya, Ustaz? Tanya balik. Awak nak bicara gelombang frekuensi syariat ke hakikat? Apa tu Ustaz? Kalau awak tak tahu apa elemen syariat dan hakikat, tak layak awak bicara tentang benda ni. Belajar dulu syariat dan hakikat. Itu bendanya baru. Tak bergaduh. Ini kita duduk sembang bahasa hakikat.
ya Rasulullah masih hidup, aku tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya keluarga ini keluarga bersama Rasulullah, inilah keluarga Rasulullah, keluarga Rasulullah, maknanya sembang tu. Tiba orang kata, Rasulullah kat Madinah dah wafat bersama Rasulullah, apa cerita? Kena fahamlah laras bahasa itu. Jadi kalau nak sembang bab hakikat, Rasulullah hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau sembang bahasa syariat, ya Rasulullah sudah wafat. Habis. Jadi kalau bahasa syariat sama-sama syariat, bahasa hakikat sama-sama bahasa hakikat, baru kurang dia punya pertembungan itu. Boleh faham ya? Boleh faham. Okey, sekarang ni kita sembang apa ni? Rasulullah hidup tak hidup? Nak saya tanya, Rasulullah hidup tak hidup sekarang ni? Saya nak ayahanda, Rasulullah hidup tak hidup begini? Itu nak dengarnya tu. Syariat ke hakikat? Syariatnya telah wafat, hakikatnya telah hidup. Soalnya, kita ni asal kita pada syariat ke asal kita pada hakikat? Asal kita adalah roh. Elemen bicara roh ni ilmu syariat ke ilmu hakikat? Hakikat. Itu yang diri kita tu memanglah asal kita tiada, kemudian kita diadakan. Pertama-tama kita diadakan, kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh. Jadi bicara tentang roh ni, bicara ilmu syariat ke bicara ilmu hakikat? Bicara ilmu hakikat, bicara tentang roh. Jadi bila kita kata Rasulullah itu hidup pada dimensi apa? Pada dimensi kerohaniannya. Sebab itulah kita mulakan kuliah kita, mudah-mudahan berhubungan rohaniah kita dengan rohaniah baginda Nabi SAW. Poin dia sini adalah sesiapa yang merasai, bukan mengetahui, merasai ya. Sesiapa yang merasai Rasulullah SAW telah mati, maka hatinya mati. Siapa yang merasai Rasulullah SAW itu masih hidup, maka hatinya hidup. Merasai, faham ya? Pada rasa dan perasaan. Saya bagi contoh mudah macam ni lah. Pada tempat pun saya bagi contoh yang sama, mudah. Siapa yang dengar kuliah saya daripada awal saya mengajar kitab ni dengan amanah yang diberikan oleh Walid sampai sekarang, saya bagi contoh yang sama saja. Contoh terbaru, saya pergi ke Palembang untuk ambil sanad mengajar kitab Nur ala Nur itu. Okey, saya pergi ke Palembang, maknanya saya jumpa dengan Ustaz Husni. Saya telefon dia punya antara guru dekat pesantren Muqimus Sunnah. Okey, namanya Ustazah Ida. Saya kata saya datang hajat nak ziarah. Kenapa nak ziarah? Kita nak kenal dengan keluarga Allahyarham Kiai Haji Zain Syukri. Okey, silakan. Saya tanya berapa kosnya, apa semua, nyatakan ya enggak apa-apa Ustaz. Rupa-rupanya dia layan kita macam VIP. Bila kita nak bayar duit pun dia tak terima. Sebab apa? Tidak ada pernah orang yang purposely telefon nak ziarah Abah selepas Abah meninggal, melainkan inilah yang pertama. Abah dah meninggal tahun 2013 ke 2012? 2012. Kita ziarah dia tahun lepas 2015. Kurang lebih lah, sebelum kita endorse pengajian awal tahun 2016 ni. Tak ada. Waktu Abah masih hidup memang ada daripada Malaysia datang sebulan sekali, memang belajar dengan Abah. Memang ada orang Malaysia datang, orang alik seminggu sekali ke sebulan sekali. Tapi lepas Abah dah meninggal, tidak siapa pun yang datang purposely nak ziarah, apa semua nak kenal, tak pernah. Ini yang pertama. Jadi dia merasakan satu perkara yang signifikan, satu benda, petunjuk yang ada, petunjuk yang baik untuk ke depan. Macam itulah. Begitu. Jadi bila datang kat sana, maknanya dia tanya, apa Ustaz nak? Saya nak begini. Dia ikut je. Lepas tu malam tu saya kata saya nak merasai bersama dengan santri anak-anak kecil Abah untuk kita buat maulid apa semua. Ikut je saya. Macam tu. Dia bawa saya jalan apa semua. Point dia begini. Dekat hotel, tiba-tiba ada bubur kacang hijau. Susah nak cari kat Indonesia ni bubur kacang hijau. Kat Jawa tak pernah jumpa rasa. Bubur kacang hijau. Bukan kacang putih ke cacar ke, bukan ya, macam bubur kacang hijau, tapi itu Palembang bahasanya kan. Okey. Saya pergi Indonesia, tanah Jawa tu tak jumpa lagi bubur kacang hijau ni. Okey. Bila ke hotel tu, tiba-tiba sarapan tu ada bubur kacang hijau. Ada apa dengan bubur kacang hijau? Bubur kacang ini adalah makanan favourite saya. Bukan poin lagi tu. Yang mana kalau mak saya rindu dekat saya, dia akan masak bubur kacang.
Kalau saya maklum kepada mak saya nak balik, mak masak bubur kacang. Sampai adik kata kalau mak masak bubur kacang, adik tanya mak, abang nak balik ke mak? Mak kata macam tu kadang-kadang mak mengaku, kadang mak tak mengaku. Kadang-kadang bila mak masak bubur kacang, mana mak tahu dah mak rindu kat kita, adik telefon abang, mak rindu abang, bubur kacang ada kat rumah, mai balik, kita pung balik. Faham ya? Bubur kacang adalah tanda kecintaan saya dan arwah mak. Boleh faham kat situ? Menyebab sampai ke sudah. Dan bila mak saya masak bubur kacang tu pula, cek kaedah saya makan begini. Mak saya macam-macam mana pun saya datang, mak nak makan bubur kacang ni, dia makan bubur kacang. Mak kena duduk depan. Saya makan kena berteman, tengok kena ngada je anak jantan ni. Mak duduk depan, kita makan bubur kacang. Mak sembang apa-apa sembang. Saya makan, mak tak makan pun. Macam tu. Jadi, point dia, ni sampai point dah. Bila kita pergi ke Palembang, yang mak kita pun tak pernah jejak kaki kat situ, mak kita meninggal dah. Sakit kanser. Kanser kat sini. Okey. Bila nampak bubur kacang tu sentap kita pun ambil bubur kacang tu. Apa rasa kita? Mak duduk sebelah pandang makan bubur kacang. Maka kalau orang tanya, mak ustaz hidup ke mati? Syariatnya telah meninggal dunia, kuburnya di sekian-sekian tempat. Hakikatnya hidup dalam diri saya. Waktu tu isteri saya ikut sekali, tak pandang lah isteri saya tu. Saya ambil isteri saya tak ada. Kalau isteri saya dah dekat belakang tu, tak gamak nak sebut. Jangan bocor rahsia ya perempuan. Jangan bocor rahsia. Kak Yang tahu tak, abang Yang kata abang Teh, siapa yang ikut lagi? Abiah dia ikut, ada isteri saya ni kalau sempat dia akan datang. Memang waktu tu isteri saya memang ambil lah dia. Waktu saya makan bubur kacang pula. Orang dah tunggu kat luar tu, saya relax. Sebab apa? Saya sedang bersembang dengan mak. Orang nampak tak sembang saya tu? Tak. Lepas tu patah cakap, Mi, bubur kacang Mi. Orang masih faham dah. Kacang. Sampai sekarang mak mertua saya yang saya panggil mama tu, kalau saya nak balik ke apa kan, dia pun masak bubur kacang. Masalahnya sekarang masak bubur kacang penat pula, asma. Tapi mak kita, mama kita masak sebab nak memahami kita je, kita telan jugalah. Sebab apa? Yang nampaknya kasih sayang itu. Nampak tak? Jadi benda tu, kalau mak orang lain masak ada hal tak? Tak ada hal. Tapi sebab mak kita. Nampak? Jadi pada hakikat saya merasai mak saya hidup. Aku makan bubur kacang bersama ibuku di Palembang. Tak gila tu? Gila bagi orang yang memahami kalam saya pada frekuensi syariat. Faham ya? Benar bagi orang yang memahami saya berada dalam frekuensi hakikat kalau dia ada pengalaman yang sama. Kalau ustaz bersama dengan ibu ustaz makan bubur kacang, saya bersama dengan mak saya makan bubur cacah. Ya, awak ambil mak awak, saya ambil mak saya. Kan? Bedalannya kan? Sama juga kalau kita pergi ke kubur. Kubur ni ibu ni pun ibu. Ni mak kita, ni mak dia. Kita pergi ke kubur mak kita, feeling. Dia kata, alamak jiwang karat. Dah mati-matilah contohnya. Lepas tu kita pergi ke kubur mak dia pula, kita tak rasa apa-apa, dia pula feeling. Nampak tak? Maknanya pada hakikat dia dengan mak dia, pada kita dengan mak kita. Itu mak masing-masing mak. Rasulullah SAW siapa punya? Semua punya. Mana mungkin ada mana-mana umat yang tidak berasa hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun kaedahnya. Sebab apa? Pada hakikatnya cinta Nabi itu tetap hidup. Dan memang kita ini bertahan untuk hidup lantaran kecintaan. Sekarang ni kita belajar tauhid, nak hidup bertauhid. Tauhid itu hidup dengan cahaya cinta itu. Cinta siapa? Nabi SAW. Itu bendanya. Nak kena faham tentang perbahasan tentang nur ini. Faham ya? Jadi pada hakikat mak saya hidup. Lebih hidup mak saya kalau depan tu ada bubur kacang. Tapi syaratnya kacang hijau. Kacang lain tak terbuka. Pada syariatnya, ya mak saya telah meninggal beberapa tahun yang lepas. Macam tu sajalah. Jadi apa yang membuatkan mak saya hidup? Cinta. Jadi ayahanda bonda tuan-tuan dan puan merasai hidup tak bersama mak saya, tak connect. Sebab apa? Tak ada hal nak sayang mak saya juga. Abang Teh juga bergelar anak, tapi dia sayang tak mak saya? Tak ada hal, aku pada mak aku juga.
Dia pun ada mak, saya pun ada mak, tapi saya ada connection tak dengan mak dia. Betul-betul. Jadi merasai hidup di atas apa dia? Connection apa? Kasih. Siapa yang tak merasai Nabi SAW itu hidup, apa maksudnya? Dia tidak ada kasih dengan Nabi. Itu je. Itu je mudah. Siapa yang tak ada kasih dengan Nabi, tidak ada ruang iman untuk bertempat dalam hatinya, kerana Nabi dah kata kau tak beriman kalau aku tak menjadi orang yang paling kau kasihi. Simple kan? Adik apa maknanya? Nak beriman ini bukan perlu pandai. Nak beriman ni bukannya perlu cemerlang dapat hafal dalil pendalilan semua. Tak. Nak dapat iman ni apa dia? Cinta saja. Orang pandai pun ada perasaan cinta, orang tua pun ada, orang bodoh pun ada, kaya, miskin, susah, senang, bercerai ke, janda ke, balu ke, duda ke, bujang ke, semua orang ada kebolehan yang sama untuk perasaan cinta. Tinggal lagi, adakah kita dapat bimbingan cinta ini? Kalau orang tak dibimbing dengan cinta, Iblis akan membimbing cintanya supaya berpaling daripada kecintaan Allah. Siapakah ada kecintaan Allah? Rasulullah SAW. Itu saja. Jadi lantaran itu, adil atau tidak Allah? Adil. Orang cacat pun faham cinta, orang sindrom pun faham cinta, orang sempurna pun faham cinta pada laras bahasa yang sama. Jadi inilah adilnya Allah. Maka semua orang amat possible untuk dapat tauhid, walau bagaimanapun latar belakang kehidupan dia. Macam di situ. Jadi dapat macam mana Ustaz? Selawat, bimbingan, tumpu pada elemen nur, pancaran nur dan seterusnya. Boleh faham kat situ? Jadi benda ni awal-awal kena faham. Kalau tidak, kita baca tauhid, kita rasa pening, kita rasa susah, kita rasa macam bosan dan sebagainya. Ini pun kitab tauhid ni dah dimudahkan ni. Kalau baca kitab kuning tu, tulisan Jawi kecil-kecil lagi, tak ada mana dia punya sabdu dia, dia punya koma, dia punya titik ke apa, benggal semua tak ada. Pasal tu gitulah, lagi dah tak baca dah. Begitu ya. Okey, habis. Faham ya hubungan kita dengan Nabi SAW macam mana? Begitu. Jadi saya dah tanya belum satu soalan bocor. Balik tanya anak-anak. Rugilah siapa yang bawa anak, dah tak boleh nak tanya dah. Okey. Balik tanya anak-anak, awak nak masuk syurga ke tidak? Dah selesai belum? Dah tanya dah ni. Ulang baliklah. Awak nak masuk syurga ke tidak? Anak kata nak. Nak masuk neraka ke tak? Oh, tak nak abah, tak nak masuk neraka. Kenapa nak masuk syurga? Alright. Kenapa nak masuk syurga? Tu. Kalau saya tanya ayah anda bonda sekarang ni, dapat agak-agak apa jawapan dia? Okey, kenapa nak masuk syurga? Okey, saya nampak ada jawapan keluar mentol ting ting ting. Okey ya. Ada juga saya nampak burung. Burung duduk keliling tu. Tak apalah, petang-petang kan. Petang ngantuk-ngantuk, tak ngantuk, lapar kenyang kan. Okey. Okey dah, sekarang ni masa saya jawapan kan. Okey. Kalau ada jawapan yang selain daripada jawapan ini, maka beratlah hati dia. Berat, mana berat? Maknanya orang kata kena ICU. Kena masuk, rohani dia kena masuk ICU. Kalau dalam banyak-banyak jawapan tu tidak ada jawapan, maka kenapa nak masuk syurga? Sebab nak bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tidak ada jawapan itu, maksudnya rohani dia sakit tenat, kena di ICU kan segera. Kalau ada jawapan itu, tetapi selepas beberapa perkara barulah jumpa ke Nabi SAW ya, maka di situ kena makan antibiotik yang banyak virus. Kalau terus jawapan dia tidak ada apa dengan syurga melainkan pertemuan dengan Nabi SAW. Kalau ada anak yang jawab macam tu, anak ni betul-betul pegang, minta dia doakan kita, minta dia istighfar untuk kita. Begitu. Dan terus maintain dia, menjaga dia kekal connected dengan Nabi SAW. Itu kaedah. Kaedah bimbingan dia begitulah kurang lebih. Macam tu. Okey ya. Cuba saya tanya, balik tanya isteri dulu. Awak masuk syurga tak? Ya. Kenapa awak masuk syurga? Bosan dengan awak. Bukan tu kan? Kalau isteri tanya suami, abang masuk syurga tak? Nak. Kenapa? Di syurga banyak bidadari, jadi kalau awak beletik, abang boleh pergi bidadari lain. Contoh, bukan itu melawak gitu je. Tapi
sama-sama kena fana fir rasul. Jadi bicara tentang nur ini, tulislah kat mana-mana dalam kitab tu, bicara tentang nur ni klimaksnya adalah untuk mencapai satu perkara, iaitu fana fir rasul. Tulis fana fir rasul. Fana. Nanti kita akan bacalah apa maksud fana fir rasul itu. Bahasa mudahnya tenggelam dalam kecintaan Nabi SAW. Itu elemen nur. Ya, jasad baginda telah wafat, nur baginda tetap berkelangsungan sinarannya. Maksudnya okey, habis. Rasulullah SAW adalah sumber cahaya kerahmatan bagi sekalian alam. Tanpa Rasulullah SAW, roh dan alam ini dalam kegelapan dari cahaya Allah. Dah baca dah. Okey, memasuki pintu lain daripada baginda adalah sesat. Alright. Di sini garis kat situ kan, memasuki pintu lain daripada baginda adalah sesat. Di sini kena hati-hati. Ramai orang yang nak bertaubat dan nak kembali kepada mencari Allah, maka dia mencari Allah. Okey, mencari Allah. Ingat, nak cari Allah, kalau tak buka pintu Muhammad, confirm tak dapat Allah. Itu saja. Jadi kalau kata, ustaz, saya masuk perguruan sekian-sekian, zikirnya sekian-sekian, kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah, guru ni kata maknanya dia dapat direct dari Allah, maka guru ni bimbing saya lah begini. Okey, nak kata senang-senang sesat, jangan. Jaga adab kalau benar. Memang ada orang yang betul-betul Allah Ta'ala maknanya bagi dia jazbah petunjuk limpahan nur, sehingga dia dibukakan perkara-perkara yang sukar untuk dijelaskan. Ya, betul. Tapi kalau orang tu jenis macam tu, mustahil dia boleh membimbing. Yang boleh membimbing adalah mereka yang telah dibimbing. Faham ya? Yang telah dibimbing ini pula, okay, maknanya dibimbing oleh orang yang telah dibimbing. Kalau yang jenis tum-tum dapat begitu saja, ya ada harus di sisi Allah untuk membuat begitu, tetapi dia haram baginya untuk membimbing. Sebab apa? Dia tidak pernah menjalani proses dibimbing. Macam tu. Jadi bukan soal benar ke salah tentang orang itu. Faham ya? Tapi soalnya soal kita nak faham, nak indikator benar atau tidak kita. Saya tak suka untuk kita belajar tauhid untuk judge orang lain benar ke tidak. Itu bukan metod kita. Kalau kita ambil metod itu, maknanya kita mendedahkan diri kita dalam bahaya yang not worth it untuk kita harapan dengannya. Metod kita, cara kita, pendekatan kita adalah ini untuk bahagian indikator aku menilai adakah aku ni dalam on track ataupun off track. Faham ya? Alright. Jadi ustaz, kami diajar untuk oleh guru sekian-sekian. Okay, saya tak berminat lah nak tahu tentang kriteria guru awak apa semua tu. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya, dia asal kebaikan kepada awak dan kita sangka baik untuknya. Dah. Habis gitu. Itu at the first place. Sekarang ni kita bincang awak tu dulu. Macam mana awak punya proses awak dibimbing? Kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah, ustaz. Apa-apa pun kita nampak ini semua Ar-Razzaq apa semua. Okey. Sembah hebatlah tu. Okey, tanya satu patah. Dalam pada awak merasai awak berkomunikasi dengan Allah itu, di mana Muhammad dalam jiwamu? Di mana Muhammad dalam komunikasi awak dengan Allah itu yang awak sedang dilatih begitu? Oh ustaz, elemen Muhammad ni tak ada, ustaz. Kita terus communicate dengan Allah, ustaz. Maknanya kita rasa hampir dengan Allah. Allah cipta kita semua tu. Muhammad amat kurang lah, ustaz. Selawat-selawat pun okey, cukup. Untuk tandanya, bukan tanda gurunya, bukan tanda kumpulannya, tanda awak bukan on track. Sebab apa? Awak telah masuk dalam pintu yang lain, bukan satu-satunya pintu nur. Nur itu tidak ada dalam bentuk yang plural, maka satu saja pintu untuk masuk ke nur yang satu itu. Itu apa dia? Pintu nur Muhammad dengan berpandukan nur Al-Quran ataupun nur syariat untuk masuk ke dalam rumah nur Allah. Faham ya? Berbekalkan dengan nur selawat, amalan dan sebagainya. Begitu. Jadi satu saja kunci nur, satu saja pintu nur, satu saja rumah nur. Jadi kalau awak tak masuk ikut satu-satunya pintu ini, awak tak akan dapat the one and only nur tadi. Maka awak akan masuk ke dalam pintu-pintu zulumat yang banyak, dan awak menyangka awak dalam nur. Puncanya apa? Tidak menempel dengan Nabi SAW. Itu saja. Sebab itulah kalau kita zikir la ilaha illallah, dalam hati terus menyambung Muhammadur Rasulullah.
Kena menyambung terus. Kalau zikir Allah, 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 dalam hati kita terus ke Muhammad, 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 tak boleh pisah dah. Tapi sebelum nak menyampai ke situ, kena betul-betul selawat, sehingga bila kita sebut la ilaha illallah, automatik Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, tak naik. Generator tu not functioning ayahanda. Itu sebab itulah kena bermula dengan Muhammad, Muhammad. Boleh ya? Jom kita mula sekarang. Buka qasidah. Mula tu ni mana boleh saya mana boleh pelan-pelan, esok mati je dah sempat. Tak boleh. Kita qasidah muka surat muka 14, Muhammadun ya Rasulullah. Ya Allah, qasidah yang kami alunkan ini adalah sebagai asbab untuk kami menjalankan generator rohani kami ini supaya sentiasa berfungsi dengan putaran kasih terhadap baginda Nabi SAW. Ini adalah opening ceremony. Dia panggil perasmian. Bicaranya begitulah maknanya. Dengan asbab kita alunkan qasidah Muhammadun ya Rasulullah. Kita dah alunkan lah sebelum ni. Okay, kita alunkan lagi. Ya. Sebab takkan bermanfaat kita sembang tentang ilmu tauhid kalau tidak difungsikan generator. Ini kita istilah ya, generator Muhammad dalam ni. Supaya apa? Supaya ke mana pun kita dibawa dalam perjalanan ini, tetap kita dipertemukan dengan pintu Muhammad. Sebab selain daripada pintu Muhammad, kita akan masuk ke dalam pintu Iblis. Iblis menjadikan pintu yang banyak. Pintu amalan, pintu ilmu, pintu khidmat, pintu kelebihan untuk berubat, pintu kebetahan bercakap, pintu orang yang banyak makan garam, percayaan benda ni. Pintu yang banyak makan gula-gula macam kita anak-anak ni. Pintu yang berniaga, pintu buat umrah, pintu buat haji, pintu derma, pintu sedekah, pintu imam masjid, masjid, macam-macam pintu Iblis sediakan untuk memalingkan kita daripada pintu nur, asalkan kita tak merapati nur itu. Ini bahaya ya kalau belajar tauhid, belajar akidah tak merapati Nabi Muhammad SAW. Jadi proses permulaan yang pertama, kita banyak bicara tentang Nabi, baca tentang Nabi, ulang-ulang tentang keperihalan Nabi dalam bentuk bacaan, alunan, qasidah, gurindam dan sebagainya. Sehingga kita dipertemukan Allah dengan manusia yang dalam dadanya mewarisi nur Nabi melalui gurunya dengan ikatan yang membimbing seperti mana dia dibimbing oleh gurunya itu. Faham ya? Itu dipanggil sanad nur tadi tu. Dah bertemu dengan guru begitu, kekalah dengan guru itu, bersangka baik kepadanya, doakan kebaikan untuknya sebagai asbab kebaikan kepada kita, dan kekal dalam tenggelam cinta Rasul. Bukan tenggelam cinta guru. Guru tak ada manfaat untuk dicintai kalau kecintaan kepada guru itu tak menyambung kita kepada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mak bapak kita tak manfaat untuk kita cintai kalau mak bapak kita itu tak menyambung cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini bahasa yang lebih memastik. Maka kita menjadi mak bapak yang paling tak guna kalau anak mencintai kita dengan sebab terpaksa cinta atas perasaan emosinya kerana dia itu mak bapak kita. Tapi kita tak menyambung dia kepada cinta terhadap Nabi SAW. Takkan selama-lamanya nak jadi mak bapak tak guna. Ni minta maaf ni sekadar untuk bagi hentaman sikit lah maknanya. Sebab tak boleh nak main-main dah. Kita hanya menjadi mak bapak yang berguna kalau kita ni menjadi penyebab anak kita tenggelam cinta Nabi. Benar anak kita tenggelam dalam cinta kepada Nabi, dia akan jaga kita. Sebab apa? Dia nampak khidmat anak kepada kita adalah khidmatnya kepada, kecintaannya kepada, melampiaskan kerinduannya kepada Nabi SAW. Tapi kalau anak tu tak nampak Nabi bila bersama dengan kita, sedihlah Nabi. Tapi mak bapak mana yang tak demand anak dia untuk membalas jasa dia? Kenapa jadi begitu? Seawal berkahwin pun tak nampak Nabi dalam perkahwinan. Nampak aku cerita kat engkau, kau cerita kat aku. Jadi pandai ayahanda bonda, kalau ada anak-anak yang nak kahwin, jangan ayahanda kahwin lagi pula buat alasan.
Yang abang sabang kena kahwin lagi lah. Sebab apa? Kahwin dengan ayang dulu tak nampak Nabi, abang nak cari isteri lain. Itu bonda kalau ada ayahanda macam tu cakap kat saya. Nanti biar saya join sama-sama. Minta maaf. Petang-petang ni, minta maaf ya. Jadi kalau ada anak-anak yang nak kahwin, ayahanda bonda, tanya anak, awak suka siapa? Saya suka lelaki ni pak. Awak suka siapa? Saya suka perempuan ni pak. Okey. Nak tanya satu soalan je. Abah boleh sponsor tak kat mana yang Allah beri kemampuan pada abah. Satu syarat saja. Awak nampak Rasulullah tak dalam laki awak? Awak nampak Rasulullah tak dalam awet awak tu? Apa teman laki dan teman perempuan awak tu? Bapak ni sembang apa ni? Kenapa nampak Rasulullah pula? Kita suka, kitanya pasal lah. Kita yang nak kahwin, bukan bapak yang nak kahwin. Kalau macam tu, maksudnya kita kata boleh dengan syarat dibetulkan alignment kecintaannya itu supaya sama-sama memandang payung kecintaan Nabi SAW. Maka panggil calon menantu tu, mai sini. Awak nak pimpin anak pak cik ke mana? Oh pak cik nak saya bawa anak pak cik ke mana? Anytime, asalkan pak cik bagi je. Ini bahasa bicara anak moden ni, mana malu-malu lagi. Yang perempuan pun betul ke nak kahwin ni? Betul ustaz nak kahwin. Yang perempuan pun tak malu jawab betul lah. Dulu tu dulu. Sekarang ni betul nak kahwin ni? Betul pak. Pelan lah sikit Pelan apa sungguh nak kahwin ni? Macam tu pula. Okey, awak nak bawa anak pak cik ke mana ni? Saya okey. Ke mana-mana saja pak cik nak, saya boleh bawa. Disneyland, Paris, Mekah. Boleh tak awak bagi jaminan bawa anak pak cik untuk menyatu rasa cintanya dengan Nabi SAW? Itu saja pak cik minta. Awak kaya ke miskin ke, pak cik Datuk Tan Sri tau. Awak siapa saja. Ni saya nak bagi contoh wayang tu, wayang swasta. Drama swasta ni dia ketara. Tapi pak cik tak kira, darjat tak kira. Yang penting awak boleh janji dengan pak cik tak, bawa anak pak cik sampai menyatu jiwa cintanya dengan Nabi SAW. Kalau orang tu, insya-Allah pak cik saya pegang amanah ini, tawakal pada Allah, bagi je anak dia. Susah senang Allah takbir. Kalau Allah nak menyampaikan anak kita kepada Nabi SAW dengan cara dimiskin-miskinlah. Allah nak menyampaikan anak kita kepada Nabi dengan cara dia kaya, bahagia tak bahagia semua itu bahagian dia. Yang penting apa dia? Sementara je dunia ni, yang penting menyambung kita, connected kita dengan Nabi SAW itu. Anak kita jantan pula nak kahwin, panggil anak kita tu. Awak dah faham belum macam mana nak bimbing umat Nabi seorang yang nama perempuan yang awak suka ni? Awak dah faham belum nak bimbing dia menyatu cinta dengan Nabi SAW? Pak tak ada saya pun. Pak dulu kahwin dengan mak macam tu ke? Nak marah tak? Jangan nak marah. Okey. Sebab bapak salah, kamu jangan ulang salah bapak. Ini istighfar bapak. Okey. Okey pak, saya faham. Kalau anak kata faham begitu, okey, kamu kahwinlah, bapak akan tolong kamu ngorat anak tu. Biar bapak ngorat sama. Biar bapak ngorat mak bapak dia, kamu ngorat anak dia, kita sama-sama. Sebab apa? Yang penting matlamat kita nak bawa seorang umat Nabi SAW, nama dia Sipolanah bin Sipolan, untuk menyatu cintanya dengan Nabi SAW. Nampak tak saya punya filem swasta saya ni? Dia lebih hebat filem saya ni daripada filem munafik yang kat wayang sekarang ni. Faham je? Itu bendanya. Jadi kok mana pun itu saja. Dalam perkahwinan, dalam kehidupan, mesti semata-mata Nabi. Orang tanya kenapa Nabi Ustaz? Kenapa Nabi? Itulah pintunya, the one and only pintu untuk menyampaikan kita kepada benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas faham semua ini, jom kita alunkan qasidah A pada muka surat yang ke-14. Mudah-mudahan ya Allah, dengan asbab kami menyebut-nyebut baginda Nabi SAW pada petang ini, maka jadikanlah diri kami, isteri kami, anak-anak kami, menantu kami, bakal menantu kami, cucu kami, bakal cucu kami, dan semua ahli keluarga kami, bahkan semua kejiranan kami ini, bahkan semua umat Nabi Muhammad SAW, semuanya berusaha untuk menyatu cinta mereka dengan baginda Nabi SAW.
sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami asbab kebaikan buat mereka, jadikan mereka asbab kebaikan buat kami, sehingga semua umat Nabi bertempel dengan cahaya nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda berbangga dengan umat baginda yang benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Engkaulah Nabi yang mulia, engkaulah bulan purnama, engkaulah harapan hamba, engkaulah belahan jiwa. Cintamu tak akan sirna, cintamu tak akan terdua, cintamu sepanjang masa, cintamu hirupan syurga. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Berdebar hatiku bangga, berdebar senang terasa, berdebar kerana cinta, berdebar gejolak jiwa. Sakitku indah terasa, sakitku kerana cinta, sakitku ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Sampaikan salawat salam kepada penghulu alam, sampaikan salawat salam kepada penerang alam. Dengan bismillah ku ukir cinta, dengan bismillah tersenyum jiwa. Alhamdulillah, puji yang mulia, kabulkanlah doa hamba. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan perasmian itu kita sama-sama berjanji setia insya-Allah untuk sama-sama memastikan generator kecintaan kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berfungsi. Kalau rasa terhenti, generate balik dengan apa-apa saja perkara, sama ada membaca Al-Quran, membaca sirah baginda, membaca syama'ilnya, menghadiri majlis maulid, majlis zikir, menepati para ulama, para habaib, para masyayikh, apa-apa saja yang mudah bagi kita. Kalau kita rasa hidup kita bangkit cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara buat lagu, dengan cara gubah masjid, gubah muzik, dengan cara masak, ya masak. Mak kenapa masak banyak sangat ni? Ini cara mak rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila mak masak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu tidak bukan adalah tempiasan daripada sifat kerahmatan yang Allah amanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran mak masak, mak rasa kasih, dan kasih itu membuatkan mak merasai bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masaklah. Dah masak sangat, anak pun dah tak lalu nak makan, masak bagi kat orang makan. Kenapa mak bagi orang makan ni? Sebab orang ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya mak merasai bercinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kalau ambil cara kosong kasut dah. Hari Jumaat datang lewat sikit, orang duk bondong-bondong nak baca surah Al-Kahfi apa sebagainya. Aku nak baca surah Al-Kahfi tak reti, gigi dah tak ada, mata pun dah keling habis.
Apa dia aku nak buat tanda cinta aku pada Nabi? Tak apa. Orang semua datang iktikaf apa semua ni, aku susun kasut dia, aku balik ke tempat dekat. Nanti bila orang nak keluar semua in proper, in order, maka susunlah. Orang kata gila apa pakcik ni susun kasut tak pernah orang buat. Biarlah, cinta itu memang kegilaan, sehingga menjadi bidalan di kalangan para masyayikh. Selagi tidak cukup 40 orang mengatakan kamu gila, tidak benar cintamu pada Nabi SAW. Jangan pula nanti abang-abang gila main gila nampak mak-mak gila, dah dua bukan begitu, itu bidalannya saja. Nak katanya betapa akhir zaman ini memang orang tak akan faham bagaimana cinta terhadap Nabi SAW. Tak dengar orang argue kenapa asyik Nabi ya Hanana apa benda. Sebelah awak nak argue, orang lambai-lambai tangan bergembira dengan selawat. Awak marah dulu orang pergi ke stadium, JDT sumbat gol lawan Selangor kalah. Ya, siapa kalah? Selangor kalah. Siapa menang? JDT menang. Sebab saya IC 01. Bukan 10 ya, IC saya 01. Contoh sajalah. Jadi orang bila sumbat gol tu, orang semua loncat gembira. Marah satu stadium tu dulu. Sebelum awak nak marah orang bergembira dengan Nabi SAW. Itu bidalan dia. Faham ya? Okey. Bonda dulu waktu Afundi Mawi dulu, bila Mawi menang tak melompat-lompat, tak mengaku. Nak kata kegembiraan. Maksudnya kita hanya layak bergembira dengan Nabi SAW. Itu saja. Habis. Okey, itu point dia bicara tentang nur petang ni. Okey, habis. Terus lagi. Maklumat tentang alam roh tetap tersimpan pada roh bagaikan chip komputer. Ia hanya dapat dibuka dengan kod mengucap 2 kalimah syahadah, mentaati perintah dan ajaran Rasul. Apabila mereka menerima dengan ikhlas bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, maka nur kerahmatan akan melimpah dalam jiwa dan memimpin mereka kepada Allah. Garis kat situ, nur kerahmatan akan melimpah ke dalam jiwa. Okey, apabila mereka menerima dengan ikhlas bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Apa maksud menerima dengan ikhlas? Menerima dengan penuh cinta. Menerima dengan penuh cinta. Okey. Jadi nak dapat cinta dengan Nabi ni seni tau. Tak mesti kita kena buka Al-Quran, tak mesti kita kena iktikaf, tak mesti. Tapi betul itu cara yang common. Tapi tak semua orang mudah baginya untuk baca Quran, iktikaf kat masjid, bangun tahajud. Mudah tak semua orang? Tak mudah. Jadi caranya begini. Ayahanda suka apa? Suka gardening. Okey, gardening, tanam pokok bunga sebagainya. Maka masih nak faham, bunga ini indah, tidak ada keindahan melainkan dengan asbab Nabi SAW. Selagi mana Abah tanam bunga, walaupun Abah begini-begini, Abah tanam bunga itu adalah pada menyatakan cantiknya Nabi di sisi dalam pandangan mata hati Abah. Maka terpandang bunga, teringat Abah akan Nabi, maka zikirnya adalah tanam bunga. Abah saya ya, maknanya dia suka cucuk tanam. Dia kerja bos sekian tempat, tapi bila orang datang rumah dia, tanya dia, tuan rumah mana? Saya lah tuan rumah. Oh, ingatkan tukang kebun. Orang tu pun bingung juga. Dekat dah mengaku tu, ingatkan tukang kebun. Contohnya, nak katanya betapa suka bertani. Maka dia kebun semua kan. Dia kata macam ni, Nabi pesan, kalau kita tanam, orang ambil durian kita, itu sedekah. Burung makan buah yang kita tanam, itu sedekah. Maka itu cara Abah rasa bergembira, merasa rapat dengan Nabi SAW. Mudah Abah. Awal-awal tu tak faham juga. Saya kata Abah asyik berkebun je semua, bila nak ke surau apa semua ni. Bodoh kita. Sekarang ni makin lama makin tahu. Oh, jangan diubah-ubah kecenderungan orang, cuma dichannelkan kecenderungan itu dengan cinta. Jadi maknanya kalau kita jenis apa? Basuh kereta, suka dengan kereta, jangan bonda-bonda duk marah ayah anda suka basuh kereta, sport rim lah, polish lah, apa jangan. Cuma ingatkan abang basuh kereta tu di mana dimensi abang nampak Nabi dalam kereta tu. Tapi jangan buat alasan pula yang abang nak basuh kereta yang kenapa? Cinta Nabi. Itu jujur tu ikhlas. Faham ya? Jadi masing suka apa? Suka memancing, mancing lah. Tapi jangan mancing sebarang-sebarang, mancing sungguh lah. Macam mana nak faham memancing itu dengan cinta Nabi? Kita channelkan sendiri tanpa perlu menambah apa-apa perbuatan yang baru. Berkekalan dengan perkara yang sedia ada, fleksibel.
sehingga terbuka jalan untuk belajar baca Quran mula dengan Iqra 1, 2, 3, 4 sampai 6. Sehingga terbuka jalan Allah Ta'ala, maknanya memberi jalan untuk belajar solat, okey, untuk tutup aurat dengan lebih sempurna dan sebagainya. Jadi untuk stage yang pertama ni, jangan suruh buat perkara yang anak kita tak cenderung nak buat. Anak kita suka buat lagu, okey, awak buat lagu, tengok awak lagu macam mana cinta awak dengan Nabi, menyambung dengan lagu awak, buat terus. Macam tu je. First step ni begitu. Sebab Islam ni agama cinta. Cinta ni tak bermaksud cinta, tak bernama cinta kalau ada unsur paksa. Jadi layankan. Nampak tak? Seni dia. Ni anak kita suka apa? Anak kita suka berenang. Kita nak dia memanah. Tak boleh. Jadi ambil apa yang anak kita nak. Sebab masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Yang penting kena faham, Nabi SAW adalah universal adapter. Ambil konsep tu. Awak suka apa-apa benda awak suka pun tetap sesuai dengan semua jenis perwatakan semua orang. Sehingga bila? Sehinggalah itu menjadi asbab dia ke arah yang lebih baik sedikit demi sedikit. Macam tu. Jadi nak buat contoh kerja rumah, suka bersihkan rumah ke, tapi kalau macam nanti bonda jangan balasan pula, abang saya ni kena shopping bang. Kenapa tak shopping, tak boleh ke? Saya kalau tak shopping rasa tak cinta dengan Nabi SAW. Itu mampu lah. Jangan macam tu lah bonda, buat nakal pula. Ni kalau macam ada bonda-bonda isteri-isteri ayah anda yang macam tu buat alasan, itu maksudnya dia kurang kasih sayang, kasih peluk sikit. Peluk dengan dakapan merasai cinta terhadap Nabi SAW. Mudah-mudahan melimpah ke dalam jiwanya. Itu saja. Nampak macam saya main-main kan? Tapi tak main-main ni, sungguh ni. Bersahaja, relax je. Cuba try buat tengok. Marvelous. Ya, okey. Semakin bersih seseorang itu dalam amalannya, maka semakin melimpah nur pada jiwanya. Dia nak dapat limpahan nur yang pertama itu saja. Kekuatan nur yang melimpah akan dapat membuka kembali chip maklumat alam roh sehingga mereka akan terkasyaf. Terkasyaf ni maksudnya terbuka kembali. Sehingga mereka akan terbuka kembali di alam roh. Segala pandangan dan perjanjian di alam roh dahulu akan terbuka, maka mengenal mereka akan hakikat diri, hakikat nur dan rahsia ilahi secara kasyaf. Okey, maksudnya kita memulakan pintu step yang pertama saja sehingga nur itu melimpah. Bila nur melimpah, terkasyaf kembali bahawa di alam roh dahulu mereka selamat menjawab dengan jawapan yang benar dengan asbab nur daripada Nabi SAW. Jawapan bila Allah bertanya, tidakkah aku Tuhanmu? Maka kita menjawab, bahkan kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Yang membuatkan kita menjawab dengan benar itu siapa? Dengan asbab Nabi SAW. Di situ menjadi pintu utama untuk kita sedikit demi sedikit melazimi syariat yang Nabi bawa. Kita sedikit demi sedikit sudi untuk memahami dimensi hakikat dalam agama ini. Maka seterusnya membawa kita kepada memahami di mana dimensi syariat dan di mana dimensi hakikat. Maka berjalanlah sehingga kita dimatikan sementara-sementara je kat dunia ni. Itu je. Jadi sekarang ni point dia adalah dia punya step pertama tu. Kalau orang Kedah kata buah mula. Buah pemula dia. Macam tu ya. Okey. Jadi jangan putus asa kalau anak kita sekian, menantu kita sekian, jangan. Kalau anak kita suka tidur pun macam mana? Anak kita tidur je. Macam mana tidur ni? Tak apalah, nak tidur sangat tidurlah. Selawat tu 33 kali. Anak saya, alhamdulillah anak saya tak datang. Boleh ngumpat anak saya sikit. Dia tak datang lagi. Anak saya ni suka main ice skating. Alah. Nampak betul lah. Betul, hanya Allah yang mengetahui betapa saya tak suka dia main ice skating. Tu ice skating macam Malaysia ni ada salji. Aduh, yang I mall tu pun buat ice skating, buat apa nak aku nak bayar duit. Tapi nak main juga. Peluk saya Abi. Sayang kat sini semua. Nak apa ni? Ice skating. Main ice skating pula yang dia jatuh pula. Luka bengkak sana sini, melecet semua. Aduh, kita pula kena beli ubat pula. Tak gemar sungguh, tapi diminta juga.
Lah kali guru kita, syekh kita macam mana anak-anak, bahkan Imam Ghazali sebut begitu, anak-anak ni ada their own desire. Awak cuma lunakkan desire-nya itu macam nak tagging dengan Nabi SAW. Jadi saya tak tahu nak macam mana. Ice skating tu ingat Nabi tu tak faham macam mana. Nabi kat padang pasir mana ada ais. Nak kias macam mana tu ice skating luncur. Tapi sekarang ni macam profesional lah, ya, duduk macam tu lah, macam ni lah nampak aku. Nampak ya? Jadi apa yang saya buat, minta doa ayah anda benda lah maknanya. Okey, nak main ke main. Syarat habis Fatihah untuk semua guru-guru Abi, terutamanya Walid. Okey, sampailah sanadnya sampai Nabi SAW. Habis Fatihah 313 kali malam ni. Habis Fatihah tu Abi bagi. Kalau tak habis macam mana? Allah akan gerakkan hati Abi tak bagi. Tasbih mana Abi? Ambil tasbih, siap. Tidur dengan tasbih. Tak apalah, memang nak kata ikhlas, awak nak ikhlas kan. Aku nak habiskan Fatihah ni sebab sebab Abi suruh, sebab nampak dia skating. Tapi asal saja tagging dengan Nabi, kerahmatan tetap menang. Asal saja menyambung kepada Nabi SAW, kerahmatan baginda tetap mengatasi segala-galanya. Jadi semua mengaku habis. Saya pun taklah fikir betul-betul tengok habis tak habis. Dia semua mengaku habis, main. Di situ mudah-mudahan ada kebaikan itu. Paling-paling sama juga nak tidur pun. Nak tidur sangat, tidurlah. Sebelum tidur 33 kali selawat. Depan mak ni selawat sama-sama dengan mak. Okey mak, tidur pagi-pagi. Sikit demi sikit dia berubah. Nampak ya? Jangan kita terus ingat, pendekatan nak membimbing umat ni dengan kecintaan. Kecintaan tu bukan paksaan, bukannya herdikan, tapi lunak. Kita ni pun tauhid juga. Kita pula over marah pula. Apa? Tapi nak rotan anak tak apa. Tarik nafas dulu. Di mana Allah, di mana Rasul. Okey. Okey, tarik nafas lagi sehingga bismillah. Mudah-mudahan ada kesan yang baik. Begitu. Jangan waktu pukul tu dalam keadaan geram-geram. Jangan memandang kita ini ayah, dia itu anak. Pandang kita ini umat Nabi, dia pun umat Nabi. Dengan pandang, walaupun tak merasa lagi, atas faham tu cukup dah. Begitu. Paling-paling selawat sekali pukul macam tu. Tu saya cerita pagi tadi kan, saya jumpa cikgu anak-anak saya. Saya kata, cikgu, kalau anak saya nakal, layak untuk dirotan, cikgu rotan. Tapi dengan syarat cikgu selawat dulu. Dan kalau cikgu nak hukum anak saya, hukumlah apa-apa pun. Dengan syarat hukuman pertama suruh dia selawat. Hukuman pertama selawat dulu, lepas tu barulah nak lari padang ke apa buatlah. Tapi macam selawat dulu. Kalau tidak saya marah cikgu. Cikgu pun terbiak mata. Jadi siapa cikgu kat sini, sila terasa. Berjalannya macam tu ya. Itulah kaedahnya akhir zaman. Tak ada kaedah lain dah. Tak ada kaedah lain dah. Ya Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Okey. Sebaiknya untuk mencapai hakikat ini perlukan bimbingan para mursyid yang benar. Garis kat situ. Perlukan bimbingan para mursyid yang benar. Jadi peringkat bimbingan para mursyid ni, ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, okey, abang-abang, kakak-kakak, jemaah sekalian, peringkat bimbingan mursyid ni dah peringkat yang kedua. Sebelum nak sampai bimbingan mursyid itu, mursyid kita siapa? Solawat. Ini berjalan dalam seni bimbingan kerohanian. Sesiapa yang tidak ada syekh yang membimbingnya, maka selawat itulah syekhnya. Apa maksud selawat di sini? Apa-apa saja yang tagged dengan Nabi, yang di-tag, yang connected dengan Nabi SAW. Sama ada dengan lafaz selawat itu sendiri, ataupun qasidahnya, ataupun bacaan kitab sirahnya, syama'ilnya, apa-apa saja yang ada link dengan Nabi SAW, itulah mursyidnya. Sehingga bila? Sehingga dipertemukan dengan step yang kedua, bertemu dengan mursyid manusia ni, yang menjadi asbab untuk dia terbimbing. Dan satu elemen mursyid yang paling perlu untuk kita ambil berat adalah mursyid tidak membawa jemaahnya kepada dirinya, tapi mursyid memanjangkan dan menyambungkan jemaahnya itu kepada Rasulullah SAW. Dia tak membawa. Jadi mursyid dia tidak membina jemaah, dia tidak membina kumpulan, tapi dia membina kekeluargaan, merasai berkongsi kenikmatan kasih sayang Nabi SAW. Maka tak mungkin mursyid dengan mursyid bergaduh pada perkara nur. Kalau pada perkara teknikal apa semua, itu biasalah kemanusiaan, kita selesai dengan ilmu fiqh. Tapi pada perkara nur,
nak lawan murid ramai ke tak ramai ke, apa semua, zikir siapa lagi kuat lagi hebat semua, itu nonsense. Sebab apa? Mursyid yang benar akan berasa suka dengan mana-mana orang asal saja bertempek dengan nur baginda Nabi SAW. Okay, itu maksudnya. Tapi ini saya cakap bukannya untuk kita judge orang lain pula kan. Ya, oh ini tak mursyid ni. Bukan, jangan situ. Itu untuk kita minta kepada Allah, ya Allah, aku nak begini sebagai asbab menyatu dengan kecintaan baginda Nabi SAW. Nampak je kat situ ya? Begitu. Kita apa, ini pengetahuannya dulu. Bila dah ada pengalaman, berjalan, merasai, mengalami, maka faham itu lebih bermakna. Okey. Okey, perlukan bimbingan mursyid yang benar. Jika suka dimiliki, nampak Walid dah sebut, jika suka memiliki, banyakkan selawat dan benar dalam mengamalkan sunnah. Garis kat situ, benar dalam mengamalkan sunnah. Minta maaf, saya nak singgul sikit. Apa maksud benar dalam mengamalkan sunnah? Adakah lepas ni okey, semua orang berjanggut, semua orang pakai baju putih minyak wangi, semua orang berjubah labuh, balik Arab berjubah labuh? Adakah maknanya lepas ni semua orang kena bersugi, semua orang kena maknanya puasa 3 hari atas nama sunnah? Adakah itu maksudnya benar mengamalkan sunnah? Bukan. Bukan itu yang difahamkan sebagai benar dalam mengamalkan sunnah. Sebab apa? Sebab yang disebutkan benar mengamalkan sunnah ni adalah setiap detik. Setiap detik dalam sunnah. Sunnah yang perlakuan Nabi yang setiap detik yang Nabi tak pernah tinggal. Adakah setiap every second Nabi bersugi? Tak. Adakah every second Nabi berserban? Tak. Adakah every second, maknanya setiap detik Nabi SAW maknanya melakukan satu perkara yang kita nak gariskan banyaklah. Adakah setiap detik begitu? Tak. Ada ketikanya berserban, ada ketikanya tidak, ada ketikanya bersugi, ada waktu-waktunya, kan, nampak tak? Tapi satu perkara yang setiap detik ada pada Nabi, apakah dia? Ini saya nak fahamkan tentang benar mengamalkan sunnah ya. Okey, ini yang utama dulu. Setiap detik dalam jiwa Nabi ada umat. Itu setiap detik. Setiap detik dalam jiwa Nabi ada kecintaan terhadap umatnya. Maka yang dimaksudkan di sini benar dalam mengamalkan sunnah dalam konteks kitab ini ya. Okey, jangan pula saya kata Ustaz Razli menafikan serban itu sunnah. Bukan. Jangan jadi meloya pula. Okey, jangan jadi lawyer buruk pula ya. Maknanya ini nak kata dalam konteks kitab ini ya, dia maksudkan dengan benar dalam mengamalkan sunnah itu apa dia? Setiap detik Nabi buat apa, itu yang kita kena buat. Jadi setiap detik dalam jiwa Nabi cinta kepada umat, maka sunnahnya adalah setiap detik dalam jiwa kita cinta pada baginda. Seperti Nabi SAW setiap detik cinta pada umat. Itu benar dengan sunnah. Benar. Di situ tu. Bahkan tanpa jiwa itu, kalau kita berserban ke, kita berjanggut ke, berjubah putih ke, minyak wangi ke apa ke, tanpa jiwa itu tak diperkirakan bersunnah. Bahkan akan jadi sombong. Masjid pakailah jubah sunnah. Dah tua-tua pun tak boleh janggut ke? Nampak muda lah tu, boleh lah janggut. Sunnah. Yang lain boleh sunnah. Apa? Kenapa tak kahwin? Kahwin sunnah, kahwin. Dah kahwin, ni kahwin lagi, sunnah. Apa tak? Ada orang nak ambil kaedah literal, maknanya mengamalkan sunnah ya. Okay, mana sugi contohnya, ataupun isbal tu, isbal maknanya ambil pakaian yang laki lah, perempuan jangan. Yang laki maknanya atas daripada buku lali. Memang ada dua faham, maknanya atas buku lali secara literal, tapi secara konteks bukan maksud kena atas buku lali itu. Konteks ni supaya tidak sombong. Tak apalah dengan kepelbagaian faham, tiba-tiba kita nampak apa jubah labuh sampai bawah buku lali ni, tak sunnah sungguh. Lepas tu bila kita dah rasa kita dah bersugi, kita dah guna, okey, kalau macam ambil wuduk, kalau ikut sunnahnya, maknanya kalau dalam kolah caranya dia dari sini ke sini. Kalau air paip bukan macam ni, kalau air paip macam ni pula. Jadi kita pun belajar, maka kita tengok apa tak ikut sunnah. Patutnya nampak tak? Jadi kalau kita dah mula membanding-bandingkan aku lebih sunnah daripada orang lain,
Iblis lah kita dah. Sebab apa? Membanding-bandingkan. Tapi tercela, terkeji kita membanding-bandingkan atas nama amalan sunnah. Dapat tak? Faham tak? Jadi sebenarnya yang benar dalam mengamalkan sunnah itu adalah dalam jiwa sentiasa merasai kasih kepada Nabi SAW. Apa implikasinya? Implikasinya automatik kita kasih kepada semua umat Nabi atas kasih kita kepada Nabi. Dalam arti kata yang lain, tak sempurna cinta kita kepada Nabi SAW tanpa kasih juga kepada semua umat baginda SAW. Atas kasih itu, kita tak akan tergamak untuk membanding-bandingkan aku bagaimana, dia bagaimana. Lantaran itu, takkan berasa kita berlebih daripada orang lain. Sebab apa? Atas kasih. Ini faham. Pada jangan pula maknanya, okey, Ustaz kata buang punya janggut, buang apa semua tu, yang betul senang. Bukan. Remain as you are. Just betulkan kefahaman itu supaya tidak sombong dalam bersunnah. Macam mana saya cakap ya? Jangan don't get me wrong ya. Faham tak konteksnya ni? Contohnya gini. Sunnahnya apa? Saf depan kan? Saf depan. Jadi kita pun duduk saf depan. Betul? Okey. Aku dapat sunnah. Biar padang orang kat belakang. Main dia kurang sunnah daripada aku. Dalam nak dapatkan sunnah tu, nak dapat sah depan tu, kereta parking tak masuk ke tak betul-betul, halang orang dan sebagainya. Masuk masjid, pijak kasut orang ataupun dia khrap macam tu, kasut dia kat situ seorang. Sebab apa? Nak kejar sunnah. Sunnah ke tu? Tak. Sebab apa? Sombong. Cuma sombong tu sedar ataupun tak sedar. Yang tak sedar tu pula tersembunyi ataupun tak tersembunyi. Kalau dah tak sedar, tersembunyi lagi, Allah. Itu yang maksud benar dalam mengamalkan sunnah, yakni tulis kat situ kasih sayang. Tulis kat situ prinsip rahmatan lil alamin. Itu bendanya. Itu yang dinamakan sunnahnya. Apa makna kita dapat saf depan tapi kita menyusahkan orang? Sampai jalan raya ada 4 line, nak kejar sunnah punya pasal dengan nak sugi berapa minit, nak wangi-wangi berapa minit. Kalau macam dia janggut, main nak serat air kat janggut, dengan belakang lagi, dengan rambut lagi, apa semua tu kan. Maksudnya itu semua kan setengah jam. Jadi tak apalah, halang kereta pun tak perlu nak sunnah. Tak. Benar dalam mengamalkan sunnah adalah sentiasa memikirkan hal ehwal umat Nabi SAW sebagai menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itu benar bukan sunnah. Jadi itu kita akan kembali kepada apa? 2 perlakuan. Setelah faham tentang benar dalam mengamalkan sunnah, kita akan kembali kepada 2 perlakuan, iaitu bersangka baik dan mendoakan kebaikan. Itulah benar dalam sunnah. Yang sekarang ni orang yang merasai dirinya itu sunnah, dia akan membanding-bandingkan, aku lebih sunnah daripada orang lain. Itu iblis. Sebab apa? Membanding-bandingkan. Kenapa begitu? Membanding-bandingkan bererti tidak benar berkasih sayang. Gitu. Jadi dengan faham benar dalam mengamalkan sunnah, semua orang ada ruang dan peluang yang sama untuk benar dalam mengamalkan sunnah. Betul tak? Kalau nak amal sunnah, kata atas baju. Okey, orang yang duduk Eskimo tu confirm tak dapat sunnah pakai baju. Sebab apa? Nabi mana pakai baju lapis-lapis tebal macam tu? Dapat tak? Okey. Kalau macam orang yang jenis makan mi. Makan jadi kalau benar dalam mengamalkan sunnah macam mana? Kalau sunnah mana? Makan mi pun dengan mi sup. Makan dengan tangan. Jadi maknanya tak universal. Sedangkan Nabi SAW adalah seorang yang untuk universal values. Maksudnya orang di tempat sejuk pun boleh ada amalkan sunnah. Orang di tempat panas pun boleh. Orang yang makan chopstick boleh, dengan garpu boleh. Nampak ya? Jadi mana kalau makan dengan sunnah, kalau benar dengan sunnah, okey. Kita bertamu rumah orang bagi kita seduh garpu. Okey. Orang bagi kita seduh garpu, tak ada air basuh tangan. Okey, lepas tu saya ni nak makan sunnah. Saya nak makan dengan tangan. Minta air basuh tangan. Benar ke sunnah tu? Tak. Sebab apa? Tak ada kasih sayang dia dengan tuan rumah. Benar dalam sunnah apa dia? Atas apa yang dihidangkan,
bercukupan dengannya. Sebab apa? Meraihkan dia, memudahkan urusannya dan tidak memalukan dia. Tidakkah tuan rumah akan malu kalau kita minta benda yang dia akan rasa macam kusur, dia akan rasa macam kekurangan dalam melayani kita. Maka nampak tak? Jadi makanlah dengan sudu pun kalau layak untuk makan dengan sudu. Makanlah dengan chopstick pun kalau layak dengan chopstick. Jangan kata orang mendakwa aku tetap nak makan dengan tangan sebab sunnahnya begitu. Itu benarlah makan sunnah. Melainkan kalau kita berada dalam kelompok kita. Dah faham dah, guru kita ni kalau nak basuh tangan dia tak suka basuh tangan celup-celup. Dia dalam kelompok kita lah, dalam kelompok kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW memang tidak ada pemberitaan bahawa baginda basuh tangan celup-celup. Kalau Nabi SAW basuh tangan mesti air mengalir betul-betul. Macam tu. Jadi sejak daripada itu, mana-mana anak murid dia kalau bagi dia untuk basuh tangan celup-celup tu, dia kata tak apa. Kalau awak tak ada benda yang untuk tuang tu, saya masuk pergi, saya ni. Okey. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Kumpulan dia. Tapi kalau kita dah pergi ke kumpulan orang, sunnahnya bagaimana? Apa sahaja yang menyatakan, yang meraihkan mudah untuk orang itu. Nampak tak? Jadi kalau macam kita jalan dengan guru, nampak? Guru kita pakai seluar biasa, pakai t-shirt. Kita berjalan dengan dia, kita pakai jubah, pakai serban. Maka orang tanya, kenapa awak pakai serban jubah ni? Sunnah. Benar ke? Benda ni pada bicara ilmu hakikat begitu, halusnya begitu. Okey, contoh lain. Ini contoh bombastik lagi. Ini sikit-sikit faham ya. Kita musafir dengan guru. Guru masuk masjid, tak sembahyang qabliyah, terus sembahyang zuhur misalnya. Kita kata kita dah biasa dengan qabliyah, kita sembahyang juga qabliyah. Betul ke sunnah? Sebab apa? Sebab sunnah di sini bukan sunnah kita seorang-seorang. Dalam konteks itu sunnahnya adalah yang the applied sunnah adalah sunnah aku murid, dia guru. Sunnah dalam berguru, murid tak boleh tunjukkan perkara yang lebih daripada guru. Itu sunnahnya. Tapi kalau awak seorang-seorang, maka boleh awak buatlah kalau awak seorang. Tapi kalau dengan guru ada kaedahnya. Kalau dengan mak, mak ayah kita jenis tak pandai baca Quran. Kita pun bagi hadiah-hadiah Quran. Sunnah tak sunnah? Tak. Dia akan rasa terhina sebanyak dapat. Ini kejiwaan. Sebenarnya sunnah yang benar dan beramal dengan sunnah adalah kejiwaan kemanusiaan di atas teras kasih sayang. Halus. Ni orang tak boleh faham ni. Saya pun dulu tak boleh faham. Okey, kemudian kalau guru tu dalam ni, maknanya kita sembahyang 2 rakaat. Sunnah dalam perguruan, sunnah dalam konteks berguru tak tunjuk lebih daripada guru. Jadi kalau guru tak solat lagi sunat, kita tak solat lagi. Bila guru mula solat, kita tak lama-lama. Kita akan pastikan kita habis awal daripada guru. Tapi ini kalau kita dalam perguruan itu. Nampak? Nak katanya benar dan sunnah ni, point dia apa dia? Asas kasih sayang kemanusiaan, halus kejiwaan itu. Bukan mudah-mudah. Kalau kering gitu je, oh, guru saya tak cukup sunnah. Memang ada guru saya tapi dia malas sembahyang. Itu. Jadi dengan ibu bapa lain, dengan kawan-kawan lain, dengan seorang-seorang lain, itu benar dalam mengamalkan sunnah, iaitu amat meraihkan perihalan kemanusiaan. Sebab baginda Nabi SAW adalah seorang yang rahmatan lil alamin, iaitu universal values of love. Universal values of love. Itu maksud benar dalam mengamalkan sunnah. Kita nak sunnah, isteri kita hidangkan sekian-sekian. Kita kata, kurma, sunnah dengan kurma. Tak betul tu. Takat mana dah hidangkan, betul. Tak ada diman-diman lagi. Ni contoh-contoh nak bagi mudah faham lah ya. Tapi salah ke minta? Tak salah kalau saling cuba memahami antara satu sama lain. Boleh faham ni ya? Saya takut nanti kata saya meremehkan peramalan zahir itu. Bukan begitu. Peramalan zahir yang sedia buat, tetap buat. Tambah lagi the universal values of love between any human being. Itu benda. Itu susah nak faham tu. Ramai orang kata nak sunnah makan dengan talam. Kok mana pun mesti talam. Sunnah. Yang sunnahnya adalah makan bersama-sama.
Bukan semestinya dengan talam. Ya, salah satu cara dengan talam itu macam-macam lah. Jadi maknanya apa yang mudah, jimat, berkesan dan tidak membebankan, tak tertala kasih sayang, itu sunnah. Sebab apa? Kita faham, setiap detik dalam hati Nabi ada umat, maka setiap detik dalam hati kita ada Nabi, membuatkan kita amat concern terhadap umat Nabi SAW. Itu benda yang benar dalam mengamalkan sunnah. Okay. InsyaAllah dengan keberkatan selawat kita dapat pemeliharaan Allah daripada kesesatan. Okay, man salat alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat sekali, nescaya Allah berselawat padanya 10 selawat. Ini ni apa benda ni? Contoh Nabi kata, siapa yang buat begini dia akan dapat begini, siapa yang buat begini akan dapat begini. Apa maknanya? Maknanya Nabi mendoakan umat, tapi doa bersyarat, iaitu kalau umat begini, kalau umat aku sembahyang duha, maknanya dibuka pintu rezeki. Maksudnya siapa? Nabi mendoakan. Kalau Nabi tak kalam begitu, jadi tak begitu? Tak. Yang katanya Allah selawat kepada kita ni, Allah mendoakan kita ni, Allah doakan kita atas kalam siapa? Atas kalam Nabi. Kalau Nabi tak berkalam begini, jadi tak begini? Tak jadi. Dan kalam Nabi itu kalam siapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalam Nabi itu kalam siapa? Kalam Allah, wahyu Allah. Nampak tak? Tapi kenapa Allah nyatakan kalau macam amalan-amalan yang ada kelebihan-kelebihan ni melalui mulut Nabi? Nak katanya dengan doa Nabi baru kita dapat. Tiba-tiba bila kita solat duha misalnya, kita dok faham kata murah rezeki aku, Allah bagi murah rezeki. Tak nampak Nabi pun. Macam benar tak kita bersunnah dengan solat duha? Betul tak betul ni? Riwayat kata surah Al-Mulk juga dinamakan sebagai surah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah maksudnya surah penyelamat, menyelamatkan kita daripada apa? Daripada azab neraka. Dan ada siksa kubur. Siapa yang terselamat siksa kubur, selamatlah dia dekat akhirat. Yang jadikan surah Al-Mulk tu surah penyelamat siksa kubur tu atas kalam siapa? Atas kalam Nabi SAW. Apa maknanya? Nabi doa ke kita. Tiba-tiba bila kita baca surah Al-Mulk itu, kita dah faham Allah terus yang menyelamatkan kita daripada siksa kubur dengan asbab kita baca surah Al-Mulk. Doa Nabi tak appeal pada kita. Macam sunnah tak sunnah? Jadi kalau hadis ni pun maknanya lantaran doa Nabi ni, ini Nabi doakan kita ni, tapi dalam keadaan kalau kita buat begini, begini, begitu ganjarannya begini, doa Nabi. Jadi dalam ilmu fiqh dia nampak amalan dan nampak ganjaran dari Allah. Itu ilmu fiqh, ilmu syariat. Sempurna tak sempurna? Tak sempurna. Kena disempurnakan dengan ilmu hakikat, iaitu siapa yang menyebabkan berlaku begitu? Nabi. Dalam ilmu hakikat sentiasa nampak Nabi. Dalam ilmu syariat tak nampak apa yang perlu buat, siapa yang mengganjari. Adakah Nabi yang mengganjari? Tak. Allah yang mengganjari. Yang kita buat ni dengan sebab Nabi ke sebab Allah? Sebab Allah. Itu ilmu syariat. Aku buat amalan A, Allah mengganjari aku dengan sekian-sekian ganjaran. Itu syariat. Sempurna tak sempurna? Tak sempurna kalau tidak ada hakikat. Kalau ilmu hakikat pula, asbab siapa Allah Ta'ala bagi ganjaran ni? Asbab doa Nabi SAW. Tu gabung syariat dan hakikat. Begitu. Jadi masalah kita sekarang bukan pada amalan-amalan tu. Masalah kita sekarang adalah hati buta daripada memandang Nabi yang sifatnya nur, yang sifatnya Ar-Rahman dan seterusnya. Itu maksudnya. Okey, dah 4.30. Okey, selawat dan baca. Sama-sama kita baca ya. Selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah SAW. Banyakkan selawat atas Nabi, wahai saudaraku. Cintai sunnahnya. Garis kat situ, cintai sunnahnya. Buat kat situ dalam kurungan, prinsip rahmatan lil alamin. Ayahnya bunda, wallahi saya sebut, kalau tak ada guru, takkan dapat kita faham apa itu rahmatan lil alamin. Ya Allah, susah nak cakap, susah. Tapi yang boleh saya nyatakan, kalau tidak ada dengan asbab guru yang membimbing, kita selamanya takkan faham apa yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin. Nak faham satu, nak buat satu lagi. Betul ya? Last sekali, dengannya kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan dan ihsan dan menanggalkan kekotoran syirik pada batinmu. Bisiril Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita zahir dan batin, jasmani dan rohani. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.